Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Saya bersyukur bisa melayani Bapak Ibu pada hari ini. 我非常感谢神，今天我可以在加勒团契来侍奉神。 Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita minta kuat kuasa Roh Kudus memenuhi kita. 当我们还没有学习神的话以前，我们向神低头祷告。 Kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih Allah untuk anugerah yang kami terima dari Engkau. 主啊，我们感谢你，你赐给我们一切的恩典。 Kami tahu Engkau bekerja di dalam segala hal. 我们知道主你在一切的事上，你正在做工。 Dan Engkau adalah Allah yang baik. 主，你是美善的神。 Saat ini kami mau belajar bertumbuh melalui firman. 这个时候，我们要学习主你的话，让我们可以成长。 Maka kami memohon Roh Kudus kiranya menguasai hati dan pikiran kami. 因此，主啊，我们恳求圣灵来掌管我们的心。 Tolong supaya hati kami menjadi hati tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. 让我们的心真是可以成为一个肥沃的土地，我们可以接受主你所赐给我们的种子。 Dan Engkau yang mengetahui kondisi kami saat ini. 主啊，你知道我们每一个人的状况， Kami mohon kiranya Tuhan menolong supaya apapun kondisi kami, 我们恳求神你，我们的状况是如何，你要帮助了我们。 kami belajar memusatkan perhatian kami pada firman-Mu. 我们学习，我们可以把我们的焦点放在你身上。 Pakai juga kami berdua yang melayani firman pada hari ini. 求你使用我们两位，可以把主你的话传讲， Jadi sebagai alat Tuhan, 成为主你的工具， dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kami. 主的荣耀就会彰显起来。 Demi Kristus Yesus Sang Firman hidup kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sedikit bereksperimen. 弟兄姐妹们，让我们这个时候我们来测验一下我们。 Kira-kira apa yang menjadi respons Bapak Ibu ketika melihat atau mendengar kata ini? 当我们看或者听到这个词句的时候，我们有什么反应呢？ Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang memikirkan apa yang sedang terjadi terkait kata ini. 可能弟兄姐妹现在正在思想，到底现在所发生的事是什么， Atau teringat hal-hal di masa yang telah lewat. 或者记得我们已经度过的日子。 Tapi pertanyaannya, apakah respons Bapak Ibu gembira dengan kata penderitaan ini? 但是问题呢，就是我们对这个痛苦这个词句呢，我们感到高兴吗？ Saya percaya tidak. 我相信不， Tidak ada manusia yang suka dengan kata penderitaan. 因为没有一个人喜欢这个痛苦， Kita semua menghindarinya. 我们都躲避它。 Tapi pertanyaannya, apakah bisa penderitaan dihindari? 但是问题呢，这个痛苦呢，是否我们可以躲避它呢？ Tidak bisa. 不可能。 Tua, muda, besar, kecil, pria, wanita tidak bisa menghindar dari penderitaan. 无论是老的、少的、男的、女的或者小孩子，都不可能没有得做这个痛苦。 Seseorang bisa menderita karena memang dia melakukan kesalahan 一 dalam 个 hidup. 人能够得到这个人就是得做这个痛苦的时候，是因为他做了一些不对的事。 Waktu muda dia sibuk dengan pekerjaan dan mengabaikan keluarganya. 在他年轻的时候，他那么的注重他的工作，并且不注意他的家庭。 Di masa tua dia mendapati keluarganya balik mengabaikan dia. 因此，到他年老的时候，他家里的人反过来也是对他这样， Karena penuh rasa sakit hati. 因为他们感到痛心。 Dan orang tua ini merasa kesepian. 因此，这个老人家呢就感到非常的孤独。 Itu penderitaan yang diakibatkan kesalahan yang dilakukan. 这个苦处呢，是因做这个人做了一些不对的事。 Tetapi seseorang juga bisa menderita sekalipun dia berusaha menjalani hidup dengan benar. 但是有一些人，他也会经受这个痛苦，虽然他已经非常的小心在他生活里面。 Tiba-tiba sakit, 突然的病痛， seperti sekarang kita mengalami pandemi. 就好像我们现在所面临的疫情， Di belahan dunia lain ada perang.
有在其他的国家里面，在那里有征战， muncul bencana alam, 有天灾， itu penderitaan. 这是痛苦的事。 Penderitaan ada di dunia ini karena dunia yang jatuh di dalam dosa. 这个痛苦能够产生在这个世界上，是因着人已经犯罪了。 Tetapi jangan lupa, Allah bisa memakai penderitaan. 但是，请我们不要忘记，神能够接受这个痛苦， Permasalahannya kita adalah manusia yang rapuh. 因为我们是非常脆弱的人。 Dalam kadar penderitaan tertentu kita bisa kuat menghadapinya. 在一些的痛苦里面，我们能够担当。 Tetapi di titik tertentu kita bisa sampai putus asa. 但是在一些的状况当中，我们会让我们感到非常的失望。 Pertanyaannya, jika penderitaan itu tidak terhindarkan, 问题如果说这个苦处我们没有办法来躲避的话， bagaimana kita menghadapinya? 我们必须如何呢？ Bapak Ibu, kita akan belajar dari seorang yang sangat akrab dengan yang namanya penderitaan. 弟兄姐妹们，我们要学习一位他那么的与这个痛苦非常有关联的人。 Dia menjadi buronan. 他成为就是被 Dia difitnah. 他被藐视，他被 Dia dipenjarakan. 他被下在监里。 Dia mengalami yang namanya kedinginan dan tanpa pakaian. 他曾经忍受这个饥饿与寒冷。 Dia dicambuk. 他被鞭打。 Ya, orang itu adalah Rasul Paulus. 弟兄姐妹，这个人就是保罗。 Mari sama-sama kita membuka 2 Korintus 4 ayat 16 hingga 18. 让我们打开圣经，我们读哥林多后书第4章第16节到第18节。 Saya membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan dari 2 Korintus 4 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 神的话在哥林多后书第4章第16节到第18节，所以我们不丧胆，外体虽然回快，内心却一天幸似一天。我们在自战自情的苦处，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu memperhatikan tema penderitaan sangat kuat di ayat-ayat tadi. 弟兄姐妹，我们注意刚才我们所念的经文里面包含着许多讲到苦处的这个事。 Bahkan jikalau Bapak Ibu membaca keseluruhan surat 2 Korintus ini. 如果我们读整篇的这个哥林多后书的话， Karena memang salah satu tujuan utama Paulus menuliskan surat ini, 因为保罗写这个哥林多后书的动机， di waktu itu jemaat Korintus banyak yang mempertanyakan kerasulannya. 因为当时的这个使徒们，他们很多人去问这个保罗的这个使徒的这个身份。 Mereka bertanya-tanya, apabila Paulus benar adalah rasul utusan Allah, kenapa dia banyak menderita? 他们这样问：如果说保罗是上帝所差派的使徒的话，为什么他遭受那么多的苦难呢？ Logikanya mana mungkin yang namanya utusan Allah banyak menderita? 如果按照逻辑来说的话，一个被神所差派的人，怎么能够忍受那么多的痛苦呢？ Dan Bapak Ibu ketika menulis 2 Korintus ini, Paulus telah menyelesaikan perjalanan misi yang ketiga. 弟兄姐妹，当保罗写这个哥林多后书的时候，他已经行了第3次的布道。 Bahkan sekitar 8-10 tahun lagi dia akan mati dieksekusi oleh Kaisar Nero.
差不多在8年到10年之间呢，他将被这个Nero这个法老所审判，并且被处死刑。 Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika dia berkata menderita, artinya sudah banyak pengalaman yang dia lalui. 因此呢，如果说他在这里讲到痛苦的话，其实他已经经历了许多的痛苦。 Tetapi apa yang dia katakan? 但是他说什么呢？ Kami tidak tawar hati. 他说我们不丧胆。 Nah, mungkin saat ini Bapak Ibu berpikir seperti ini. 如果现在呢，可能弟兄姐妹会这样想。 Lah iya, itu kan Rasul Paulus. 他是这个使徒保罗， Dia pasti kuat. 他肯定有这个力量， Dia pasti tidak mudah putus asa. 他不可能不那么容易的来上胆， Dia adalah Rasul. 因为他是使徒。 Bapak Ibu jangan lupa, 弟兄姐妹，请不要忘记， sama seperti saya dan Bapak Ibu, dia adalah manusia rapuh. 像你和我一样，保罗也是很脆弱的人。 Di dalam ayat 7 Paulus mengungkapkan dengan kata bagai bejana tanah liat. 在第7节里面，他描述自己他是瓦器。 Bejana tanah liat itu kalau dihempaskan menyentuh permukaan keras pasti akan pecah berkeping-keping. 这个瓦器呢，如果说把它这个刃到舌头上的话，这个瓦器将会破裂。 Tetapi bagaimana Paulus bisa tidak tawar hati? 但是保罗如何能够不伤胆呢？ Apa rahasianya? 他的秘诀是什么？ Bapak Ibu, mari kita lihat ayat 16. 让我们看第16节。 Di situ Paulus mengingatkan untuk memiliki batinia yang diperbarui dari sehari ke sehari. 在那里讲到，让我们的内心一天比一天的被更新。 Nah, sekarang saya mau mengajak kita berpikir lagi. 我们一起来再思想， Apabila seseorang di sepanjang hidupnya dia punya sejumlah uang, 如果一个人在他的生活里面，他有一些的财物， kira-kira mana yang paling digunakan untuk menghabiskan uang itu? Apakah 他将把这个钱呢花在哪一方面呢？ kepentingan fisik yang terlihat 是我们的外表， atau yang tidak terlihat? 或者那看不见的内心？ Coba Bapak Ibu pikirkan berapa banyak produk yang Bapak Ibu gunakan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. 弟兄姐妹，让我们计算一下，有多少我们使用在我们身上所需要的？ Berapa banyak uang yang Bapak Ibu keluarkan untuk beli suplemen dan obat-obatan? 我们花多少的钱，我们来买这个维他命或者其他的药物？ Buat kita yang senang berolahraga, buat beli perlengkapan olahraga. 我们喜欢运动的，我们就买这个运动的器材。 Dan bayangkan itu seumur hidup Bapak Ibu. 我们可以想象，这是一生之久。 Bahkan kita sampai mengeluarkan uang untuk operasi ini, operasi itu, bukan? 甚至有一些人，他花了这个钱来动手术。 Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa itu semua salah. Itu penting memang. 我没有说这一切是错的，这是很重要的事。 Kita sebagai manusia, makhluk holistik, kita perlu menjaga aspek fisik dari diri kita. 因为我们是一个整体的人，因此呢，我们必须来保护好我们的这个身体。 Tapi kecenderungan kita adalah lebih memperhatikan aspek fisik yang terlihat dan mengabaikan yang tidak terlihat. 但是呢，我们更加的着重于我们的外表，不着重我们看不到的内在。 Dan sayangnya, sekeras apapun usaha kita, kita tidak bisa melawan natur alam. 但是虽然我们在那里想尽办法，但是我们却不能够违背这个自然的规律。 Semua kita akan bertambah tua. 我们都会变老。 Dan jika bertambah tua artinya bertambah lemah. 因为我们变老，因此我们变得更加软弱。 Dulu tidak pernah sakit, sekarang sakit-sakitan. 以前我们没有什么病痛，但是我们现在却经常的生病。 Itulah yang tadi Paulus sebutkan sebagai manusia lahiria yang merosot. 这就是保罗所说的，就是我们的身体渐渐的毁坏。 Apalagi kalau kita sudah bergumul dengan banyak penderitaan yang membuat kita makin lelah. 尤其是我们在那里有许多的事让我们在那里挣扎， Makin merosot. 我们更加的很快的这个
Bapak Ibu, kalau kita hanya memperhatikan aspek fisik lahiriah, kita akan sangat keliru. 弟兄姐妹，如果我们是一直顾念着我们的外表的话，这是非常错误的事。 Karena kunci untuk tidak tawar hati adalah diperbarui manusia batinia kita. 因此，我们关键就是我们的人必须要一天比一天的被更新。 Nah, ini adalah hal yang sangat abstrak. 这是非常抽象的事。 Bapak Ibu mungkin bertanya, gimana caranya supaya manusia batinia saya diperbarui? 可能弟兄姐妹会问，到底我内心的人，内心深处怎么样的被更新呢？ Ayat 17 sampai 18. 第17节到第18节。 Kuncinya terletak di mana Bapak Ibu dan saya mengarahkan pandangan kita. 关键呢是我们要把我们的重点放在什么地方。 Kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang mudah sekali melihat yang negatif, yang pesimis, mudah sekali. 我们人是多么的容易去看那些负面的事。 Kita lebih mudah mengingat yang hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik. 我们更加的容易记得那些不好的事，比起好的事。 Sehingga ketika kita bergumul dengan penderitaan, yang kita lihat penderitaan terus. 因此，当我们面临这个痛苦的时候，我们总是定睛这个痛苦这个事。 Nah, ini yang Paulus sebut, jangan melihat yang kelihatan. 这就是保罗所说的，我们不要顾念那看不见的事。 Ketika kita fokus dengan penderitaan, ujung-ujungnya adalah putus asa. 当我们的焦点放在痛苦的时候，之中呢，我们会感到失望。 Atau istilah Paulus, tawar hati. 或者呢，像保罗所说的，我们会费心。 Ayat 17 dan 18 Paulus mengingatkan bahwa ada yang tidak terlihat dan itu yang harus kita lihat. 在第17节、第18节里面，保罗提醒我们有看不见的。 Memang ada penderitaan. 是的，有痛苦。 Tetapi jangan lupa penderitaan itu mempersiapkan kita untuk yang tidak terlihat. Apa itu? Kemuliaan. 但是请记得，这个痛苦呢，来预备我们，让我们得着那所不看见的是什么呢？就是荣耀。 Bapak Ibu coba pikir-pikir ya. 弟兄姐妹，我们想一想， Kenapa yang namanya atlet itu mati-matian mempersiapkan diri, badannya sakit-sakit untuk ikut pertandingan? 为什么？因为运动员他在那里刻苦的来训练自己，他忍受许多的痛苦呢？ Seorang atlet lari misalnya, walaupun panas, walaupun hujan, tetap latihan lari. 一个赛跑的运动员，虽然是很炎热的时候，他仍然在那里一面跑一面锻炼。 Seorang atlet angkat beban, walaupun sakit, walaupun susah, belajar angkat beban. 举重的运动员，他也是在那里练习怎么样的来把来练习这个举重。 Semua itu tidak mengenakan. 这一切当然是不是好受的， Tetapi mereka memilih melewatinya. 但是他们却仍然要这样做， Karena mereka tahu bahwa nanti ketika mereka bertanding dan mereka menang, 因为他们知道，如果说当他比赛的时候，并且得胜的时候， ada medali yang bisa mereka terima. 那有这个金牌，他可以得着。 Mengapa seorang prajurit bela-belain untuk mengikuti latihan militer yang susah? 为什么？因为战士呢，就是他也是很痛苦的来参加这个训练呢？ Karena mereka tahu nanti jika saatnya tiba, 因为他们知道，当时间到， mereka akan berperang membela negaranya yang tercinta. 他要为他的国家来维护。 Dan jika mereka telah mempersiapkan diri dengan baik, 因此，当他们能够预备好的后， mereka akan memenangkan perang itu. 他会在战争里面得胜。 Inilah prinsip tidak apa-apa ada penderitaan di depan mata karena ada sesuatu yang menanti di baliknya. 这就是所谓我们遭受的痛苦是没有关系的，因为在后面有这个荣耀的冠冕给我们。 Itulah yang membuat Paulus tidak tawar hati. 这就是为什么保罗不在这里不上胆。
melihat yang tidak terlihat. 顾念那所看不见的。 Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan di slide menariknya, 弟兄姐妹注意一下那个屏幕上写的， penderitaan dilawankan dengan kemuliaan. 这个痛苦呢，以这个荣耀来比较。 Dan Paulus mengingatkan penderitaan yang dialami itu sebenarnya hanya ringan. 保罗在这里就是提醒我们，我们所经受的这个苦处是自战自轻的， Ringan dan sementara. 是自战自轻的苦处， Hanya di saat ini. 就是在现在的状况当中。 Bandingkan dengan kemuliaan yang melebihi segala-galanya. 如果我们比起将来呢，一切的荣耀的话， Dan sifatnya kekal selama-lamanya. 这一切就是永远的荣耀。 Saudara, kalau kita sudah mengerti apa fungsinya penderitaan, 弟兄姐妹，当我们明白这个痛苦的这个功用的时候， untuk mempersiapkan kita menerima kemuliaan yang kekal itu, 让我们可以预备好来接受那永远的荣耀。 bukankah itu akan menguatkan saya dan Bapak Ibu menjalani yang ada di depan mata saat 这 ini? 岂不是让我与弟兄姐妹，我们可以面对前面所做的道路， Sakit kita, 我们所生的病， keluarga yang mungkin berantakan, 可能我们的家庭是不和谐。 ketakutan ketika melihat peperangan di sana-sini, 当我们看到战争发生的时候，我们在那里惧怕。 menjalani hidup di masa pandemi, 在这个疫情当中，我们的生活， dan berbagai hal yang kita sebut sebagai penderitaan. 并且一切我们所说的这个苦处， Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kemuliaan yang kekal? 可能弟兄姐妹会问，到底什么是永远的荣耀呢？ Bapak Ibu, 弟兄姐妹， Alkitab menunjukkan kepada kita tentang kisah agung dunia. 在这个圣经里面，有描述关于这个耶稣的状况。 Seperti yang namanya kisah atau cerita itu ada babak-babaknya. 这个故事呢，有它一段一段的段落。 Babak pertama menceritakan bagaimana Allah menciptakan dunia. 就讲到这个神怎么样在开始的时候创造这个世界， Sangat baik. 那么的好。 Tetapi babak kedua menunjukkan kejatuhan dunia di dalam dosa. 但是到了第二段的时候，我们就看到人堕落了。 Kejadian 3 dan seterusnya menunjukkan hal ini. 第三，这到第四，我们就看到屏幕上所写的。 Dan kita mengalami penderitaan mulai dari babak kedua ini. 我们遭受这个痛苦是从这个第二阶段的时候开始， Tetapi kisah agung tidak berhenti hingga di situ. 但是我们的神却没有停在那边， Ada babak selanjutnya 有接下来的， yang bernama penebusan. 那就是救赎。 Yesus Kristus datang ke dunia. 耶稣来到这个世界上， Dia mengalami penderitaan. 他经受许多的痛苦， Klimaksnya di atas kayu salib. 直到最后他在十字架上， Supaya kita yang jatuh dalam dosa ini, 让我们这些落在最重的人， kita yang berhak untuk mengalami maut, 让我们本来必须面临这个死亡， kita yang terkutuk ini, 我们这被咒诅的， bisa dipulihkan relasinya dengan Bapa. 让我们可以与神有一个这个重新的好的这个关系， Bisa disebut anak-anak Allah. 让我们可以被称为神的儿女。 Yesus mengerjakan penebusan itu. 主耶稣完成了这个救赎大功， Dia mati, tetapi dia bangkit. 他死了，第三天复活， Dia naik ke sorga. 他升到天上去。 Pengakuan iman kita mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. 在我使徒行经里面，我们知道他坐在上帝的右边， Tetapi dari sana ia akan datang kembali 将来他必从哪里降临？ untuk membangkitkan yang hidup dan yang mati. 让这些就是让死人活人重新的活过来。 Itulah babak keempat. 这是第四阶段， Pemulihan. 再让我们可以再一次的复合， Pemuliaan. 一个荣耀。 Dan inilah yang dimaksudkan dengan kemuliaan yang kekal itu. 这就是我们说的所谓的这个永远的荣耀。
Bapak Ibu bisa membaca apa yang ditulis di dalam Wahyu. 弟兄姐妹，我们可以在这个启示录里面，我们看到， Khususnya pasal 21 dan pasal 24. 特别是在21章， Di situ dikatakan langit dan bumi yang lama akan berlalu. 21章第启示录是21章第4节。 Di situ dikatakan langit, bumi, dan lama akan berlalu. 在这里讲到一切都要过去， Dan langit dan bumi yang baru akan datang. 新天新地要再来， Allah akan bersama-sama dengan umatnya. 上帝要以他的子民， Tidak diperlukan lagi matahari dan bulan. 再也不需要太阳与月亮， Karena sinar kemuliaan Allah yang menerangi umatnya. 因为上帝的荣光照耀着他的子民。 Dan indah sekali di ayat dari pasal 21 ayat 4 dikatakan tidak ada lagi ratap tangis. 在这个第4节里面 Tidak ada lagi 写到上帝要擦去一切的眼泪，不再有死亡， Kenapa? Karena segala sesuatunya telah berlalu. 因为以前的事都过去了。 Saudara, itulah kemuliaan yang kekal. 弟兄姐妹们，这就是永远的荣耀。 Sekarang kita mengerti kenapa Paulus berkata penderitaan itu ringan. 我们现在明白为什么保罗在这里说到他所受的苦处是自战自轻的呢？ Dan hanya sementara. 也是很暂时的。 Dan ini membuat kita tidak tawar hati. 这就是让我们不要上胆， Lihatlah yang tidak terlihat. 让我们顾念那所看不见的， Dan jangan lepaskan pandangan kita dari itu. 不要把我们的焦点从这个地方移开。 Sekalipun hidup kita seperti diombang-ambingkan oleh ombak penderitaan. 虽然我们的生活正在处在一个非常痛苦的这个状况里面， Lihatlah yang tetap. 让我们定睛了看到的。 Bapak Ibu tahu kalau kita misalnya mabuk laut, 弟兄姐妹，当我们坐船，我们感到晕船的时候， kita berada di atas kapal yang di ombak yang bergelora, 我们在这个动荡的这个船上， cara untuk membuat kita tidak mabuk laut adalah dengan melihat garis horizontal yang tetap. 有一个方法让我们不要再晕船，就是让我们可以定睛看那个水平线。 Kalau kita bisa melihat daratan, lihatlah daratan yang di jauh itu. 如果在我们前面有这个陆地的话，让我们去看这个陆地。 Kalau tidak ada, lihatlah garis horizontal yang memisahkan antara langit dan air. 如果说没有这个道义的话，让我们看这个天跟海所构成的这个水平线。 Intinya lihatlah yang tetap dan yang jauh itu. 意思就是说，让我们向眼看那个就是那个固定的东西。 Begitu pula dengan kita menghadapi gelombang penderitaan hidup. 就像我们在我们的生活里面，我们遇到一些的难处， Pandanglah kepada yang tetap itu, 让我们定睛那就是永远的、 yang tidak berubah. 不改变的， Pandanglah kepada Yesus Kristus. 让我们定睛仰望我们的主耶稣。 Karena melalui Yesus Kristuslah Allah mengerjakan kemuliaan yang kekal bagi kita. 因此，通过主耶稣上帝让耶稣来完成这荣耀的永远的荣耀， Bagi dunia. 为做这个世界， Dan bukan hanya karena alasan itu juga Bapak Ibu. 也不单单为了这个缘故。 Bukankah Yesus Kristus meneladani penderitaan itu? 耶稣也在那里成为我们这个受苦的榜样。 Sehingga dia berkata, barang siapa yang mau mengikut dia, pikul salibmu, sangkal diri dan ikut dia. 因此他说：“你要跟从我，你要背弃你的十字架，跟从我。” Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika kita menghadapi penderitaan, 当我们面临这个困难的时候， ingatlah apa yang tersedia di balik penderitaan itu. 让我们记得在这个苦难后面所预备给我们的， Karena penderitaan kita tidak pernah sia-sia. 因为我们所受的这个苦难，
戒不会突然。 Allah memakai itu untuk mempersiapkan sesuatu yang kekal. 上帝通过这一切预备给我们永远的福分。 Saudara, pikirkan bagaimana saudara nonton film atau baca buku. 弟兄姐妹，我们想一下，当我们看一部电影或者我们读一本书的时候， Apabila akhir dari film itu adalah akhir yang bahagia, 但是呢，就是这个我们所看的它的这个结尾是一个很欢乐的。 dan jika sebelumnya tokoh utamanya mengalami banyak penderitaan, 虽然在这个过程里面，我们看到呢，里面的人物经受许多的苦难。 Bapak Ibu perhatikan, semakin susah penderitaannya, maka akan semakin indah akhirnya. 我们注意一下，当他面临所受的苦难更加严重的话，那他的结局将更加的美好。 Kita tidak suka kalau nonton film yang dari awal sampai akhir pemeran utamanya hidupnya baik-baik aja. 当然，我们不喜欢去看一部那个电影，就是他的主角从开始到后来，他生活都是这样平平淡淡的。 Tetapi kita akan sangat terharu dan kita akan ikut bahagia melihat bagaimana dia bergumul, tapi pada akhirnya dia bisa mengalami hal yang menyenangkan itu. 但是当我们看到这个主角他因为所受的苦难，直到最后呢，他的结局是美好的，我们心中也感到非常的欣慰。 Supaya tidak tawar hati, kita harus punya relasi yang intim dengan Yesus 让我 Kristus. 们不要上胆，我们必须跟主耶稣有一个很好的交通。 Bukan hanya dia menjadi teladan bagi kita, 不单单他成为我们的榜样， tapi ingat, 请记得， Yesus Kristus adalah Allah Immanuel. 因为主耶稣他是神，是以马内利的神。 Dia berkata dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. 他说他要与我们同在，直到世界的末了。 Allah Roh Kudus menjadi parakletos, berjalan bersama-sama dengan kita di masa-masa sulit juga. 圣灵也降下陪伴着我们， Dan itulah kenapa kita tidak tawar hati. 这就是为什么我们在这里我们不上胆的缘故。 Tetapi memang kita akan merasa sedih. 但是多少时候我们会感到非常的伤心。 Maka berserulah padanya di dalam doa dan penyembahan. 因此，当我们感到伤心的时候，让我们向神赞美，向神祷告。 Dan justru kita akan semakin menantikan kedatangannya yang kedua kali. 因此，我们继续的，我们更加的盼望着主耶稣第二次的再来。 Semakin kuat penderitaan itu, kita akan semakin berseru, ya Yesus datanglah. 当我们遭遇更多的苦难的时候，我们更加的盼望，哦主啊，主耶稣，你快来！ Kita tidak sabar menantikan pemulihan dan kemuliaan itu. 我们再也不能够等待那永远的荣耀要赐给了我们。 Kiranya Tuhan menolong kita. 求神帮助我们每一个人。 Amin. Mari kita berdoa. 阿门。我们低头祷告。 Terima kasih ya Allah. 亲爱的主，我们感谢你， Karena sekali lagi Engkau menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami. 因此在我们的这个生活的挣扎里面，你再一次的刚强我们。 Kami hanya bejana tanah liat. 我们是多么的卑微，我们是瓦器， Kami rapuh. 我们多么的脆弱。 Tetapi Engkau Allah yang maha kuasa. 但是主啊，你是蛮有权柄的神， Maka biarlah kami akan terus mengarahkan pandangan kami kepadamu. 因此主啊，让我们真是继续的定睛仰望你的。 Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. 我们一天比一天的更加亲近你， Semakin mengasihi Tuhan. 更加的爱你。 Ya, dan kami menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. 我们在这里，我们盼望着我们来迎接主你第二次再来。 Kami menantikan kemuliaan yang kekal. 我们等待那永远的荣耀。 Terima kasih. 谢谢主， Kuatkanlah kami menjalani pergumulan pribadi kami. 求你刚强我们，让我们可以经过我们所面临的苦处， Dan teruslah pegang tangan kami. 继续的搀住我们的手。 Supaya ketika kami lunglai dan lemah, 因此，当我们感到彷徨的时候， Engkau tetap memegang kami. 你仍然
紧紧地抓住我们的手。 Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿们。